وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن دعا بدعوته ومن نهجا نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار، اللهم آمين. أما بعد، kami syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita meneruskan halaqah akidah kita pada malam Isnin, yang mana baru ni kita baru saja di bulan seminggu lah, dengan azam baru, dengan niat baru bersama Ma'al Hijrah. Hak lama-lama tu hak tak apa nak kita buat. No, saya pun cuba. Hak mana buang sempurna tu kita tak bisa. Hak mana nak sikit-sikit tu kita fikir cara buat. No. Hak mana kita rasa tak tahu banyak lagi tu syukur. Maka tambahkan peluang untuk dia tambah insya-Allah. Yang mana tidak tu berkongsi dengan orang lain. Baik, insyaAllah malam ni dengan nota barulah untuk tuan-tuan dan puan sekalian, muka surat 50. Nota ni tak start 50 lah. Ada ni nota, ada orang tak dapat. Cek, Jeremy, ada lagi buku. Kena kongsi, bakal kongsi ada. Tak ada dia kira ilmu dengar. Dia ilmu baca tadi. Ilmu dengar pun kira hebat juga. SM ni dulu tak ada kita. Dulu hanya dengar tu lagi hebat. Hanya ada yang ada tutup lah, terus tak ada tu. Ya. Jadi sambung malam ni pada muka surat 50. Katanya muka surat 50 bait yang 13 14. Kita baca sampai muka surat 53 dan baca bait yang dan 57. Tuan silap saya siap. Kita nak baca ni. Qala Syekhuna al-Muallif rahimahullah ta'ala al-Imam al-Laqani, katanya faqala in yazim bi qawli ghairi kafa wa illa lam yazal fi ad-dairi wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib فانظر إلى نفسك ثم تقيني للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديعا حكمي لكن به قمداني العدم وكل من جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. Saja sekian. Baik, tajuk kita baca alam ni masih berkaitan taklid. Kita sebut minggu lepas, taklid ni makna apa? Taklid ni maknanya ikut orang. Kalau dalam bahasa binatang korban, taklid ni ialah binatang korban yang kita letak atas lehernya tanda. Letak tali ke apa, letak ikatan, jadi orang tahu lah lembu tu orang nak buat korban. Dalilnya apa? Letak tanda. Baik, tak apa, kita jam dengan tengok tanda atas lihat binatang tadi. Itu bahasa Arabnya. Tapi ikut kaedah kita dah baca Allah ni, taklid ni artinya ilmu kita ni ambil pada orang lain, bukan ilmu kita fikir sendiri. No. Dan taklid ni, passion taklid ni, nombor satu, taklid dalam perkara iman. No, kita kena Tuhan kat dalam mana? Ikut mazhab kita ada sifat 20 lah, contoh. Sifat 20. Kita kena Tuhan dengan kaedah sifat 20, contoh sahaja. Yang 20 tu kita bukan kita ambil ilmu sendiri. Hak 20 tu kita ambil dari buku kita.
Aku dengar guru kata 20 sifat wajib fitrah, aku pun pegang 20. Dah, aku tak tahu lagu dapat 20. Ikut guru je. Yang tu dia panggil taklid, ikut orang. Nombor 1, taklid dalam perkara iman, tauhid, kita dah baca dulu. Nombor 2, taklid dalam benda-benda fiqh, dalam perkara fiqh, yakni perkara amalan. Contoh kita ni dalam Melayu digedek dalam banyak orang kata badan tubuh, bagi badan tubuh jabatan agama seluruh Malaysia. Saya baca akta yang Mulia Persatuan, yang Selangor, Seri Kedah, dia warta kata segi mazhab fiqahnya yang rasmi ialah mazhab Syafi'i. Kita ni hari ni kita sembahyang ke, puasa ke, apa ke, pada amalan fiqh kita ada buat tu ikut cara siapa? Dengan sembahyangnya, dengan rukun sembahyangnya, dengan syarat sah sembahyangnya, kita kita tahu juga. Kita ambil dari guru kita. Paling kurang kita baca kita. Aku buka kita bab sembahyang ikut mazhab Syafi'i 13 rukun. Kita reti. Tahu rukun itu dengan bacaan kitab telah sedia ada. Hukum telah sedia ada. Kita pun ikut. Dia panggil taklid. Imam Syafi'i asal itu lain. Imam Syafi'i asal itu dia baca Quran, dia faham hukum itu. Dia baca hadis, dia faham hukum sembahyang di situ. Jadi dia faham hukum daripada dalil. Kita ni faham hukum daripada guru. Betul tak? Bezalah ilmu kita, dia panggil ilmu taklid. Kalau ilmu Imam Syafi'i itu hukum hakam, dia panggil ilmu mujtahid, ilmu ijtihad. Beza sikit. Tak apa. Soalan nombor 2, apakah hukum taklid pada tauhid? Boleh ke tidak? Makna kita kena Tuhan ni, kena Allah Ta'ala. Pasal kita ni dengar guru kita kata dia kata sifat tu wajib, kita pegang, kita kata wajib. Contoh, sah ke tak? Boleh ke tak? Yang utama, iman pasien taklid ni sah, tapi berdosa. Pasal apa berdosa? Sebab bila taklid dia tertinggal satu wajib. Apa wajib? Wajib dalam akidah ni kita kenal Tuhan dengan fikir. Kita kenal Allah Ta'ala tu dengan apa? Dengan akal kita sendiri. Tapi orang taklid dia tak guna akal. Dia dengar sifat wajib Allah 20, dia duk sebut 20 tu. Tapi lagu mana 20 sabit dia tak fikir. Hak wajibnya dia kena fikir. Dapatan 20 sifat itu hasil fikiran. Bila berfikir, dapat rumusan, dapat kesimpulan, dia kena Allah, baru dia keluar, dia kepompong taklid. Entahlah. Baik. Kalau saya tanya yang ada berapa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kita kena tahu secara tafsir, secara detail? Berapa? Jawab. Mak telefon tanya ulang baik dalam negara yang lain. Berapa? 20 dekat abang. Ustaz kata betul. Tapi tanya lagi, hak 20 tu tahu lagu mana? Ambil tang mana? Kami mengaji lagu tu. Tok guru ajak lagu tu. Jadi ilmu kita tu ilmu dapatan daripada guru kita, bukan daripada fikiran kita. Dia perintah kami. Jadi dalam akidah ni, kena Allah dia tak boleh taklid, walaupun sah tapi dosa. Pasal tuntutan syarak, wajib pada syarak, kita kena dengan akal kita, dengan fikiran sendiri, dengan rumusan sendiri. Bukan payah. Baik. Sebab itulah dia timbul satu masalah, khilaf ulama tentang hukum orang yang bertaklid. Sah ke tak?
B13. Hak 12 dia baca lah buku ni, tapi tak ada terjemah masa tamat. Nah, hak 12 tu balik ulang tak bawa malam ni. Saya tak bawa letak. Tentang tak bawa tak ingat habis dah. Ustaz ingat baru malam ni betul dah kata-kata tu. Katanya faqala in yajzim biqaulil ghaib. Pendapat pertama berkata, jika orang yang bertaklid tu, orang awam tu berpegang kuat dengan pandangan gurunya, tu guru dia kata sifat wajib bagi Allah yang kita kena reti secara detail 20, dia kata 20. Pegang sungguh-sungguh. Orang satu kot, dah 20 juga. Lebih kot, dah 20 je. Dia lagu tu dia pegang sungguh. No? Nescaya imannya sah. Jika sebaliknya, yakni kalau dia pegang cara longgar, dia tak kejap kepada orang. Betul kau 20, aku dengar aku tu betul 20, aku tak reti. Lagu tu. Hanya tanya orang kali, aku di komput. Dia jadi tak kemah, dia tak kejap. Nah, contoh. Kalau macam tu punya kes, maka imannya masih dalam keraguan. Makna tak selamat daripada syirik atau tersalah i'tiqad. No? Baik. Bukan nak kata kafir lah, tapi dia ni mungkin terkesan dengan syubhah yang berlaku. Maka naik akidah dia begitu. Baik. Huraiannya baca sendiri. Bila kita dah ambil dapat muktamad, orang bertaklid imannya sah, tapi dia wajib berfikir. Lagi tak berfikir kena Allah, dosa. No? Lama mana berdosa? Selama mana dia ada ruang dan peluang untuk mengaji, berfikir, tapi dia tak guna akal. No? Yang dia tahu tengok TV, yang dia tahu tengok bola. Cemut tengah bola, minggir bola. Cemut minggir seorang, minggir anak. Ada contoh. Cemut minggir anak, minggir mok pula. Lagu tu. Contoh ada minggir. Kita suka ni faham boleh. Contoh. Lepas tu lebih lena. Jaga-jaga pejabat pula. Pejabat kena merampok. Contoh, dia tak ada fikir. Sibuk sangat-sangat. Tapi kita ni sepatutnya kena ada ruang. Kena ada ruang masa kita guna fikir kita untuk kita kenal Allah. Kalau ada ruang, kalau ada peluang, kalau ada kesempatan, tapi kita tak isi, kita tak buat benda tu, selagi mana kita tak guna hati kita dan kita ada kekuatan, kemampuan, berdosa selama itu. Lah, dia bukan payah mana. Nak keluar dari perempuan taklid tu mudah sangatnya. No? Tak payah ulang lah. Kita akan jumpa pula sekali lagi. Kalau ulang, dia ulang lepas sebut dah. No? Saya jumpa tak lagi insyaAllah. Lagu mana nak keluar kita ni daripada apa? Level taklid kepada level ijtihad. Dalam bab akidah wajib ijtihad. Dalam bab fiqh, kalau bukan musyrik, wajib ikut mazhab, wajib taklid. No? Bab beramai, bab fiqh, bab amalan, bab semayang, bab puasa sebagainya, kalau kita orang awam ni wajib ikut mazhab. Saya bila saya kata wajib ikut mazhab, ada orang marah. Dia berkata bid'ah ikut mazhab. Sebab zaman Nabi, mana Nabi suruh pun ikut mazhab. Saya bagi tahu kat mereka dengan bahasa lain. Maksud wajib ikut mazhab ialah wajib bertanya kat orang yang pandai. No? Dan kita tak pandai. Nak beramai dah ni, orang bang dah ni, nak semayang dah ni wajib, tapi tak tahu cara semayang. Nak buka silap orang buka hadis, cara semayang tak ada. No? Jadi kesimpulannya, untuk beramai supaya tak terabai kewajipan, supaya tak buang masa, kadang-kadang kamu pun tak ada kemampuan, wajib ikut orang alim. Kebetulan hak kita tanya tu hukum kat dia, namanya Imam Syafi'i. Dia bagi fatwa kat kita. Lalu kita sembahyang cara fatwa Imam Syafi'i. Orang kata, hang ni sembahyang lah macam Imam Syafi'i. Dah aku tanya hukum kat dia. Lalu orang kata, hang ni mazhab Syafi'i ni serupa dengan pandangan Syafi'i. Ya, aku ikut dia. Faham ke tak? Dalam bab fiqh, orang awam wajib ikut mazhab.
tak berdosa ikut mazhab. Untuk memudahkan kita beramal. No? Nanti kalau saya kata malam ni untuk Isyak lagi, jangan sembahyang dulu. Stop Ustaz. Tak ikut mazhab tak boleh. Kita kena cari hukum sendiri. Allah, okey. Dapat saya bagi kunci maktabah pustakaan sana. Masuklah surah kitab yang banyak-banyak. Ini Quran, ini hadis. Baca bab sembahyang saja. Lepas tu tuan-tuan baca Quran yang baik dengan sembahyang, hadis yang baik tuan-tuan rekah sendirilah. Hak mana rukun sembahyang. Setahun tak boleh. Tak siap berubah sembahyang hak kita cari di lagu mana. Sebab tidak ada kemampuan. Lalu untuk dalam meringankan manusia ini antara konsep syarak, meringankan manusia, tidak bebankan manusia. Maka dalam beramai amalan fiqah itu kita dibolehkan bertaklid. Orang awam wajib bertaklid. Kalau tidak, porak-poranda amalannya. Betul ya? Tapi tentang tauhid akidah tidak boleh. Wajib kena apa? Fikir sendiri. Walaupun iman sah. No? Jadi soalan, lagu mana kita nak fikir kena Allah? Apa cara? Nak guna apa? Nak tengok tang mana? Nak proses lagu mana? Baca. Hakikat kena Allah. Wajrim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Wajrim, hai talib, para penuntut sekalian, wajib pegang secara kukuh, jazam kata orang. Yakin, jangan was-was lagi. Bi anna awalan mimma yajib, bahawasanya awalan yang pertama mimma yajib, daripada perkara-perkara yang wajib kita kena buat, ialah ma'rifatun, ialah ma'rifat. No? Ustaz saya ni dah balik, cukup umur dan waras. Saya ni kalau ikut umur saya balik ni, saya nak buat apa dulu? Ustaz faham jawab, mu kena makrifah. Kewajipan nombor 1 dalam bab akidah untuk kenal Tuhan, dia kata ialah makrifah. Makrifah datang apa? Lagi tu. Makrifah datang apa? Dia bukan binatang. Makrifah datang apa? Orang sebut tu hakikat, makrifat, tarikat. Keadaan tu jugalah. Cuma bila makrifah ni kita faham bukan makrifat, keadaan tu lah. Ni dia tak titik, yang dia titik. Makrifah. Apa dia makrifah ni? Kenal Allah. Tak guna apa hitam ni. Cukup dia kita guna sikit. Sikit je. Makrifah. Makrifah. Ejah lagu mana? Bismillah. No? Ma'rifatun titik 2. Diberi tas sangui. Jadi tengok orang baca makrifat, ikutlah syariat, hikat, tarikat, makrifat. Makrifah ni kata dasarnya adalah arifah. Arif, arafa, fi'il madhi, fi'il 3 huruf pasti ni. Arafa, aku tahu lah. Arafa nak aku tahu. Nah, jadi makrifah ni kata terbitan. Arab panggil masdar, kata terbitan. Macam bidang ikan, perikanan ni kurang betul. Binatang, kebinatangan. Gitu. Dia panggil kata terbitan. Masdar. Makna dia tahu, makrifah. Apa maksud sini makrifah ni? Ialah ma'rifatullah. Nombor 1, bila kita dah akil balik, hak wajib kita kena buat ialah namanya kenal Allah. Dia panggil makrifah. Siapa umur dah akil balik, sampai hari ni nak injil dan seterusnya, tapi tak pernah tahu pun makrifah tu ada dalam istilah kewajipan.
maka terlepas pandang dia. Kita muhasabah, kita makrifah balik. Benar bukan bayar, walaupun iman kita dah sah. Nah, makrifah ni kewajipan lah. Baik, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan tuan bisa dengar kan, orang kata apa? Awal dini ma'rifatullah. Asas agama ialah kenal Allah. Itu bukan hadis. Tapi ada orang kata hadis, dia bukan hadis Nabi. Awal din ma'rifatullah. Ni ada kata-kata begitulah. Tuan tulis apa? Dia kata awalu ad-din dan ma'rifatullah. Kata sama. Apa maknanya? Awal yang pertama. Awal ni bahasa Melayu awal juga. No? Tapi cuma siapa celuk siapa tak tahu. Agak-agak. Awal ni Arab dulu ke Melayu dulu kata. Itulah no. Nombor satu dalam perkara agama ni nak kena buat ma'rifatullah. Sama. Sama penyataannya. Baik, awaluddin ma'rifatullah. Kita buka muka surat 51. Ada ayat Quran jelas. Wajib kena Allah Ta'ala itu berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ayat tu panjang, tapi poinnya sikit je. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Garis dah tu. Nak garis ustaz, mari tak buat. Dah. Garis pakai pen sudah. Hak buku kemarin lagi betul ya. Garis tak betul tak faham. Lawa anak. Ayat depan tu fa'lam, maka kamu kena tahu, kamu wajib kena tahu dengan yakin, kamu kena makrifah. Makrifah ni dengan i'lam makna lebih kurang kan. Saya arif, bahasa Melayu guna tu. Saya arif, wahai tuan yang arif. Siapa dia kah dia? Bahasa mahkamah mana doa kita tak baik. Baik tuan yang arif. Siapa yang arif? Mana orang yang dah alim ulama dia. Ini bahasa kita cakap hari ni. Alim ulama. Mana orang yang dah tahu alim dengan alim mana serupa. Sini dia kata wajib yang pertamanya kita kena makrifah Allah, kenal Allah. Quran kata fa'lam, dia bilang kalimah ilmu. Fa'lam tu cakap sikit, itu ialah ayat perintah. Orang Arab panggil fi'il amar, ayat perintah. Fa'lam, kamu kena tahu dengan yakin. Apa dia nak kena tahu ni? Annahu bahasanya Allah Ta'ala la ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. No? Jadi inilah dalil Quran mengatakan kita ni wajib kena makrifah. Kena Tuhan. Kena Tuhan asas kepada akidah. Akidah asas kepada ibadah. Ibadah tak diterima kalau akidah rosak. Akidah tak berkelia kalau kita tak kenal Allah. Kalau tidak ada makrifah. Tidak diterima ibadah kalau tidak sah akidah. Akidah tidak sah tanpa ada makrifah. Dan betul lebih kurang dia punya tangga ada. Baik, wajib ni tentu saya kata tadi fa'lam itu ialah ayat perintah. Arab panggil fi'il amar, kata Allah. Ulama usul kata ni, ulama prinsip hukum, dia kata apa? Setiap ayat perintah itu menunjukkan wajib buat benar yang diperintah. Nak boleh benar. Mudahnya ni, mudahnya prinsip hukum. Bila jumpa dalam Quran atau hadis ayat perintah, ayat yang berupa suruhan.
Ustaz hak tuan suruh tu nak kena buat ke tak payah, dia pergi tanya. Maka ulama usul fiqh kata, ulama prinsip hukum kata apa? Dia kata setiap arahan itu asalnya nak habaq kata benda hak kena suruh tu wajib kena buat. Dia faham tu no? Baik. Kalau benda hak larang pula, Ghalib kata benda tu larangnya menjadi haram. Buat benda yang dilarang. Sini ayat dia apa dia? Suruh. Fa'lam. Hendaklah kamu tahu. Makna wajib kita kena Allah. Kena itu apa dia yang kita naknya? Bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Tuan kita tanya, jangan buat soalan. Ustaz, nafi isbat, ada orang hafal nafi isbat. La tu nafi, kata nafi. Illa tu istisna. Dia buat nafi isbat. Jangan tanya lah dia. Dia dah bahasan panjang lepas ni. Tak tanya lagi. Kau ada orang tanya kan. Lepas sahabat tanya soalan yang hebat juga. Bi kana makana bi yakunu ma yakun. Hebat lah tu. InsyaAllah di akhir kita akan mulai sikit. Di akhir. Lupa tolong ingat. Boleh. Sambung. Wastaghfir li dhanbik. Ayat ni asalnya tuju dekat Nabi Muhammad. Tuju dekat apa? Nabi Muhammad. Fa'lam, ketahui muhai Muhammad. Ayat ni tuju dekat Nabi. Nabi saja kan? Tak. Kalau Nabi Rasul dah pun dia kena Allah, kena Allah. Tahu kita umat dia lagi-lagi lah no. Betul tak? Dia kata dalam kaedah no, dia tidak melihat kepada arahan tu tuju kepada siapa-siapa. Mana-mana arahan yang asalnya tuju ke siapa-siapa, ghalibnya biasanya dia kena ke orang lain juga. No? Nampak tak? Itu terjemah kaedah ikut bahasa Melayu. Sambung dengan cerita ayat tadi. Wastaghfir li dhanbik. Hai Muhammad, minta ampun untuk dosa-dosa kamu. Walil mu'minin, juga segala orang beriman yang lakinya, wal mu'minat, dan orang beriman yang wanitanya. Ayat ni pun ada persoalan. Apa dia? Pertamanya, Allah arah Nabi supaya minta ampun bagi dosa. Kita dah baca sifat Nabi ni, antaranya apa? Maksum. Nah, al-asmah maknanya tak buat dosa, terpelihara daripada buat dosa. Perasaan nak buat dosa aku tak ada. Bukan dekat buat dosa, perasaan mungkin ada. Baik, tak sama dengan Syiah. Syiah ni antara etiqat empat mereka, antara mereka peganglah imam yang 12 orang tu, Al-Imam Al-Ithna Ashar. Ikut pandangan Syiah tu, keturunan Nabi Belaka di bawah tunah 12 tu, mereka itu ismah, tak berdosa, maksum. Letak martabat dia sama dengan martabat Rasul. Tak apalah, kita akan bincang itu. Di sini Allah Ta'ala suruh Nabi istighfar untuk dosanya dan juga dosa kaum muslimin. Timbul satu soalan, bukan Nabi maksum dah gitu. Kita kata ya, habis itu suruh ni teladan untuk umat. Nabi kata tiap-tiap hari Nabi istighfar berapa kali? Inni la astaghfiru 70 marrah. Hadis Nabi kata aku ni saban hari beristighfar sebanyak 70 kali. Riwayat nombor 2 kata 100 kali. Kalau kita tanya baik Nabi tak dosa no, dah lah baik banyak dosa tak ada. Dia istighfar berapa hari dah, dia tanya lagu tu. Kita tanya yang tanya apa dah tahu tak istighfar banyak-banyak sikit. Ya. Nabi nak teladan. Kalau lah macam Nabi pun 70 kali istighfar sebut astaghfirullahalazim ataupun 100 kali, makna kita ni umat dia hak biasa ni. Rasul pun tidak, Nabi pun tidak, orang biasa aja. Wali pun barangkali insyaAllah wali nikah perempuan kalau ada anak tina. Nah, ataupun wali hakim ke qadi. Tapi makanya tak dosa tu kita berdosa. No?
Maka kewajipan kita beristighfar. Yang hebat lagi ni, tengoklah, ini antara tanda ingat Nabi kat kita. Kita kena pegang semua, kita kena ingatkan Nabi. Walil mu'minin, tu ayat dia pula panjang tu. Tak apa kan? Boleh kan? Walil mu'min, hai Muhammad, tolong beristighfar juga kepada kaum mukminin dan mukminat. Arahan pertama, bila kita minta ampun, boleh minta ampun untuk orang lain. Boleh minta. Sini nombor 2 nak, Nabi ini bila minta ampun, Allah Ta'ala suruh minta ampun untuk umat dia sekali. Allah. Batulah setengah riwayat mengatakan hari Khamis atau hari Rabu malam Khamis, diangkat amalan kita masing-masing dari depan, diangkat dan dibuka depan Nabi. No? Lalu bila Nabi tengok amal kita tu seorang-seorang, amalan kita baik, sembahyang, puasa, zakat, apa semua lah, baca Quran, memang tauhid, kita kata hamidallah, Nabi puji Allah, syukur pada Allah atas kebaikan kita. Tapi bila Nabi tengok hak buruk dia buat pada hari itu, apa Nabi buat? Dia minta basuh ni pada juga, Nabi tak kata begitu. Aku dah ajar ilah itu tu boleh juga. Aku dah abang dah boleh. Dia hidup judi situ. Nabi tak kata begitu. Tapi Nabi bila tengok amalan kita, melihat elok pada hari itu, istaghfarallah lah. Nabi minta ampun daripada Allah untuk si bulan tadi. Bertepatan hari itu dengan ayat ini. Malu tak kita? Pertamanya kita ni minta ampun, kadang-kadang sungguh, kadang-kadang tidak. Kita bertaubat, kadang-kadang sungguh, kadang-kadang tidak bersungguh. No, kita ni buat salah, kita yang bersalah, kita yang cari pasal sendiri. Wajib kita bertaubat sendiri. Tapi kita bertaubat ni kadang-kadang tidak bersungguh. Tidak ada nasuhah. Taubat yang wajib dan taubat nasuhah. Faham ke tidak? Kadang-kadang tak sungguh. Tapi Nabi ni Rasul yang Allah Ta'ala akan terima doa yang dia. Tiba-tiba Nabi tolong minta ampun untuk doa kita. Agak-agak lah cara akidah kita ni, kepercayaan kita, Allah nak terima lah istighfar Rasul untuk kita. Agak-agak lah. Saya tak arti nak agak. Jangan dia buat lagu tu, kena sangka baiklah. InsyaAllah Nabi ini orang yang hampir dengan Allah, kekasih Allah nombor 1. Dia minta apa Tuhan mampu, insya-Allah. Minta ampun tak kita, insya-Allah mampu. Sangka baik lagu tu. Ni kalau kita ni aku tak tahu nak kata berat. Duk sangka buruk daripada awal lagi, nak terima tu mana? Makna hati tak elok. Hati tak elok. Hati tak elok. Jadi wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui akan keadaan gerak di kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat kelak. Tak apalah, ini poin untuk kita apa? Berbaik bila-bila masa Allah. Sebab setiap tanda kali setiap tindak tanduk kita itu akan diketahui oleh Allah Ta'ala. No, inilah beza kita orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Orang tak beriman ni dia dah berasa dia seorang tu. Kalau orang yang beriman dengan Allah Ta'ala ni, dia seorang tak mana pun kan, duduk dalam bukit seorang-seorang ke, duduk dalam rumah seorang-seorang ke, duduk dalam mana seorang-seorang, dia tak berasa dia seorang. Dia berasa ada Tuhan yang menepati dia. Lalu yang dia buat yang baik sahaja. No? Nak cerita ayah belakang. Ada cerita anak guru nanti nak murid dia pergi. Lalu yang dia panggil mai semua, lebih kurang bapa dia tak ingat apa. Ni mi ayam pun tengok. Lagi bismillah, jangan baca apa tahu. Jangan baca apa nampak. Hak faham betul pun dah. Itu banyak apa kita ayam sebelah boleh bakar pula ni. Syaratnya jangan nampak je. Beres.
Pakai habis orang lekuk, pakai habis sebelah. Ya, buat main bagi selesai. Tu guru sembelih jangan biar orang nampak. Dia bawa pergi sembelih, orang tak nampak semua. Sembunyi belakang, kan, musuh belakang ni, ya. Bahasa kita. Tiba-tiba main seorang tu, dia bawa balik air hidup. Tuk guru kata, pasal apa tak sembelih ayam kan? Dah, tuk guru kata, sembelih jangan bagi siapa nampak. Dan mana? Kan, duduk dalam mana pun, corak mana pun, dalam gua mana pun, ada orang nampak. Siapa? Allah Ta'ala. Dalam ramai-ramai faham orang. Nah, faham dulu. Hal lain tu betul lah, betul juga, tapi betul. Nak tidur kita tak betul tu salah. Ibu seorang tu dia berada mana yang tidur. Dia kata Allah Ta'ala nampak. Ni. Nah, ini nak saya ni. Dah. Boleh kan? Ini dia bertepatan dengan ayat tu lah. InsyaAllah. Baik. Itu dalil untuk kata wajib ma'rifah Allah, kena Allah daripada Al-Quran. Baik, tuan-tuan, baik 14 berhabis sikit. Muka surat 50 baik 14 berhabis sikit. Rangkap ke-14. Saya sebut baik tu mana rangkap lah, no? Habis sahabat-sahabat yang mau dengar hari baik maknanya rangkap. Ada Melayu pun sebut aku minta baik syair di bibirmu. Badal tu sebut baik syair di bibirmu. Tak terungkap. Dia bilang itu kisah lama. Wa fihi khulfun muntasib. Dan padanya, pada apa tu? Dan pada masalah ini yang mengenai Allah Ta'ala, khilaf berlaku dalam kalangan ulama. Gini. Tuan-tuan dalam seperti terjemah lah. Ini silap terjemah. Dan dalam masalah ini, dalam kurungan itu salah, bukan mengenai Allah. Seperti balik dalam masalah ini, yakni perkara pertama yang wajib. Apa dia? Ma'rifah ke apa? Berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Tapi pendapat yang kita sebut tadi, dia kata nombor satu wajib dalam agama ialah ma'rifah kena Allah. Maknanya ada pendapat lain dia kata hal lain. Ada pendapat lain dia kata bukan ma'rifah nombor satu wajib, ada hal lain lagi. Kita akan jumpa kemudian. Betul tak? Betul jemaah. Pasal nak muka soal 50 bait yang ke-14. Dan dalam masalah ini ialah perkara pertama yang wajib itu apa? Terdapat selisih pandangan dalam kalangan ulama. Jadi tolong potong lah yang mengenai Allah tu potong. Baik. Maksudnya kita buat soalan, Ustaz, bila saya dah akil balik, apa yang wajib nombor satu saya kena buat dalam akidah ni? Kita kata ulama ada banyak pandangan, tapi hak kita nak pegangnya ikut Ahlussunnah wal Jamaah ialah ma'rifatullah, kena Allah. Pendapat lain buka surat 52. Buka surat 52. Para ulama bersih pandangan mengenai hakikat ma'rifatullah. Tolong potong juga tentang apa mengenai perkara pertama yang wajib dikenal. Ini antara penentu pandang. Ya. Jumpa kedak tu tengah-tengah ni. Muka surat 52. Para ulama telah berselisih pandangan mengenai perkara pertama wajib kita kena buat. Daripada 10 pendapat seperti berikut. Allah. Pendapat pertama kata hak wajib nombor satu ialah ma'rifah. Hak kita sebut tadi. Hak ni kita pegang. Ini pendapat jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat kedua kata hak nombor satu wajib nazar, fikir. Nazar tu mana apa? Fikir.
fikir. Nombor 3, pendapat dia kata hak wajib nombor 1 ialah muqaddimah, clue, pembayang. Pembayang kepada kita berfikir tentang Allah. Apa dia tu? Iaitu meyakini bahawa alam ini berubah tu tuan-tuan. Buat kurungan hak kata baharu tu. Buat kurungan. Berubah itu buat kurungan baharu. Makna baharu ni apa? Berubah. Asal dia tak ada, kemudian dia ada. Dia berubah lah. Berubah daripada tak ada kepada ada. No? Kemudian ada, lepas tu tak ada balik. No? Asal ada, kemudian tak ada. Dia berubah daripada ada kepada tak ada. Hak tu dia bagi baharu lah. Jadi dia kata, nampak dia kata hak wajib nombor 1 ialah apa? Merumuskan bahawa alam ini berubah. Muqaddimah kepada apa? Nazar. Muqaddimah kepada apa? Fikir. Faham tak? Tak faham seimbang belakang? Memang tangga tak lagi ke ada pun di mana-mana. Pendapat keempat kata hak wajib nombor 1 ni melapangkan dada dari berfikir perkara yang boleh mengganggu iman. Jangan layan hak lintasan syaitan. No? Hak ni Tuhan ke orang ni. Dah. Contoh lalu tempat ibadat orang lain yang ada Tuhan macam-macam, dia lintas di hati kita, tepih saja. Dia kata antara wajib yang pertama tepih tu, kita buang hak syak lintas di hati tu. Jangan layan. Hak ini berlaku no. Kadang-kadang kawan cerita dulu lah, masa kita duduk mengajar dulu di sekolah tu, ada juga orang main cerita, duduk main ganggu. Kadang-kadang ganggu main mimpi. Dia main rupa macam-macam, mengaku sebagai Yesus kan, kalau bagi contoh lah. Dia bawa main cabang 4 kadang-kadang. Dia duduk main, dia bawa main. Jadi kadang-kadang dia kata benda tu ganggu dia punya iman. Jangan layan. Wajib nombor 1 kali kau dapat nombor apa lah. Nombor 4, jangan layan benda-benda hak boleh ganggu iman. Hak lintasan pelat-pelat. Duk Mesir senang, dia kata payah juga. Dia Saudi lagi senang. 9.9% rumah Muslim dekat. Kita jumpa tempat ibadat pelat-pelat ni. Tapi kita ni masyarakat majmuk. Dia macam-macam lah. Kadang kita lintas cara dia mari juga perasaan tu. Kalau ikut mendapat nombor 5, wajib kita jangan terbayang benda pelat-pelat. Lintasan yang mengganggu iman. Ingat yang contoh holy water. Contoh dulu kan. Itu antara kita dengar cerita lah, tengok tak biasa. Tapi dia kata kalau minum air tu dia diganggu juga. Apa ada salam tu? Dia kata ada jin tu. Kita kata mudah. Tak apa dah. Pendapat nombor 5 dekat tempat daripada 5. Jawab. Pendapat kelima kata syak atau mengulang-ulang fikir. Hak wajib nombor 1 kita ulang-ulang fikir. Alam ni berubah, berubah. Bila berubah asal tak ada. Bila asal tak ada kemudian ada. Daripada tak ada kepada ada. Dia bukan ada sendiri tentu kena ada yang menjadikan dia. Sekali fikir ulang-ulang. Aku dulu kecil, kemudian aku besar. Asal aku kecil, kemudian besar. Asal besar tak ada, baru je besar. Daripada kecil pergi besar, takkan besar sendiri kot. Contoh, kalau kita makan nasi sebab tu besar, kan tak juga. Bila kita besar, makan nasi tak besar, tak apa juga. Dan kalau terfikir cara ni macam cara betul kan. Akhirnya kita daripada kecil jadi besar tu rupanya ada kena Tuhan yang bagi dia besar. Diulang lagi. Makna berdapat kelima dia kata kewajipan kita bila nak kenal Allah, kita kena ulang-ulang fikir supaya kejar pemahaman kita.
habisnya. Pendapat kanan kata wajib nombor 1 ialah tutur 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dekat nak mari kesat dan tengok satu video dalam YouTube lah. Dr. Zakir Naik dapat anugerah majalah antarabangsa baru ni. Tapi dia ni memang hebat lah. Hebat dia tu. Bukan dekat hafal Quran, Injil dia hafal. Bukan setakat tu, kita Hindu boleh hafal. Hak saya tengok dasar ni, seorang pemudi lah beragama Hindu, tanya dia tentang Prophet Muhammad, Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad ni bukan sebut Al-Quran saja, dia sebut Injil, kan? Versi lama, versi baru, dengan chapter apa sebut, vol berapa dia sebut bahasa. Kemudian habis Injil tu disebut pula hak kita agama Hindu. Kita nama kita tak ingat lah, tapi dia boleh ingat ayat. Tengok tadi pun kita ingat nama nak sebut tak boleh. Nak sebut tak boleh, nanti lupa dia kata apa nama kita tu. Kawan tu dengar kita kata apa? Hujah baligha, hujah yang kuat. Dia kata kita kamu tu sebut nama ni, nama hak dalam bahasa Hindu tu itu rujuk kepada Abdullah bapa Nabi. Dalam kitab kamu tu ada nama sekian merujuk kepada Muhammad. Dalam bahasa kamu tu disebut tadi nah. Itu merujuk ke terjemah dalam bahasa Arab namanya Aminah, ibu Nabi Muhammad. Dia sebut hak tempat kitab kamu sebut tu itulah terjemahnya Mekah. Dan kita Hindu. Maknanya hak Hindu dia ambil je pun buat perangan. Dia pergi sana juga. Cuma ada ambil kesempatan. Tapi nak cerita tu rumai yang macam cerita Nabi Muhammad ni pakai cerita agama lain bercerita. Hak agama yang ada kita. No? Lalu perempuan pemudi tadi tu kan, bahasanya dia dah yakin hak betul itu Islam. Baru cerita pasal Nabi Muhammad disebut dalam semua kita dan dimuncak dalam juga. No? Tapi cerita tak tahu orang mana. Nampak gaya pun berhijab juga kan. Nampak gaya baju bagi dia ramai. Cara faham mudah dengan cara pakaian ya. Tak apa lah. Boleh kan? Jadi kalau ikut pendapat nombor 6 ni, hak nombor 1 wajib kena mengucap 2 kalimah syahadat baru sempurna iman. Baru sempurna iman. Ni mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki, kita ni walaupun kita beranak sebagai Muslim, sebagai Islam keturunan, tapi wajib seumur hidup sekali kita kena mengucap 2 kalimah syahadat. Mazhab Syafi'i tak wajib lah. Tak wajib. Pasal beranak Islam dah. Syahadah ni supaya dia convert daripada non-Muslim kepada Muslim satu. Itu wajib lah. Tapi kalau mazhab Maliki, Muslim dah pun wajib kena kata syahadah. Seumur hidup sekali. Macam haji tu, seumur sekali je. Boleh tak? Kita ni dia baca syahadah berapa kali sehari? Dua syahadah tiga satu lah berapa kali kali? Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib kita asyhadu an la ilaha illallah. Kira ni. Tahiyat pertama dah tu tak ingat ulang ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah dah. Tahiyat pertama apa dah? Sekali. Akhir kali dua kan. 5 waktu dia buat tak nak hidup. Semua apa kali? Muncul. Tak sebut tak ada. Sebut sekali yang ada. Kita lebih jawab 10 lah buat tak ni. 10 kali tak mana mayang selalu. Tapi boleh jawab lagi ni. Saja tak menjawabnya 10 kali pun tak apa nak silap sebut lah. Tapi abang tahan agak betul. Lagu mana? Hari tu saya ni mayang mari lambat. Masuk-masuk imam tak keluar.
Bukan nak ajak cakap pandai, tapi kena ada otak juga. Otak lawyer tu nak. Nah, kalau standard biasa ni 10 baca tasyahud ya ada tak betul sebut 9 kali je. No? Tapi dah jawab 10 silap, dia kena putus yang silap tu. So, mana ibu pandai? Ada. Habis. Yang ketujuh, hak wajib nombor satu Islam dulu. Dah tu fikir arifah apa fikir ke apa ke, faham tak boleh kira Islam dulu. Nampak? Baik, yang ke-8 taklid. Dah kita ni beranak-beranak ni bukan bahasa Arab asal, bukan kita ni pandai pada asal. Makanya nombor satu dia nak kenal Allah, mu kena ikut guru dulu, nanti fikir kemudian. Nombor 1 taklid. Nombor 9 sama tafsir atau ma'rifah. 10 berpegang bahawa nazar adalah wajib Allah. Jadi ya noh. Hak nombor 10 tu dia kata hak wajib nombor 1 kamu kena pegang bahawa bernazar itu wajib. Baik. Nampak tak beza tak? Ni. Nombor 2 pendapat kedua kata yang pertama wajib nazar. Iya. Nombor 10 kata, pendapat ke-10 kata hak nombor 1 wajib ialah kamu yakin bahawa yang wajib pertama ialah nazar. Dia soal faham tu. Boleh? Meja sikit saja. Ambil. Kita masuk ke 15 hadis sono. Hadis sono. Kita tahu dah ikut pendapat Islam wal Jamaah ni kita wajib ma'rifah kena Allah Ta'ala. Nak kena lagu mana? Kena ada alat. Tugasan kita ialah ma'rifatullah. Bahan kita ialah fikir. Kaedah kita ialah nazar. Tuan-tuan, pendapat satu dia kata wajib pertama kena Allah. Lalu dia kata bila wajib kena Allah nombor 1, nak kena guna alat lah. Ada kaedah. Jadi untuk kita kena Allah, caranya lah nazar, fikir. No? Nah. Bila kita kata nazar tu jalan, wasilah alat untuk kita kena Allah. Lalu nak fikir lagu mana, nak fikir tak mana, nak fikir apa. Baca. Fanzur ila nafsika thumma taqini lil alamil ulwi thumma as-sufli. Lil alamin bukan lil alama. Bari itu tak bawah, dipindah atas. No? Lil alamin. Min tu kasrah, bukan min fathah. Al-alamil ulwi thumma as-sufli. Bagi mengenai Allah ni, makanya perhatikanlah pertamanya kejadian dirimu dan panjangkan perhatian tadi kepada alam atas. Al-ulwi, alam atas. Apa makna alam atas? Dia buat kurungan seperti langit, matahari, bulan dan sebagainya. Kemudian perhatikan pula alam rendah, istilah alam tinggi, alam rendah ni istilah lama. Lepas perhatian ke atas kan, darat lama dah, tengok ke bawah pula. Apa yang ada ke bawah ni banyak. Antaranya manusia kita kira lah. Perhati kita sebelum perhati orang lain. Binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sama ada lautan ataupun daratan, sama ada hayawan ataupun jamadan. Ni hak saya sebut lagi, alam atas, alam bawah, itu merupakan apa? Alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Apa? Banyak kebaikan, banyak kegunaan. Hak kita cerita ceramah dunia ini, macam-macam kegunaan makhluk.
Tapi antara yang paling penting, makhluk yang ada itu dia merupakan jalan untuk kita bina akidah kita. Dan tuan tengok lembu kena sembelih korban mahu ni, jangan nampak ibadat saja. Dan tuan tengok lembu kena sembelih tu, dia boleh bawa tuan ke Allah Ta'ala. No? Dan tuan sebagai pegang kebun bagi contoh, bagi dia mission umput tak nak panjang, pendek saja. Kan? Sambil-sambil mission umput tu sebagai tugasan 24 harian kita bekerja. Kan? Rupa-rupanya umput kita potong hari-hari ni pun dia boleh bawa kita ni kena Allah. No? Lagu mana? Bahasa rumput ni kemarin lepas hari ni pula. Tinggal seminggu lagi banyak sangat. Mendapat pula bahasa rumput ni. Dah. Jangan nampak lagu tu je. Aku tak kira mereka nanti jadi juga kebun. Jadi benda berapa ni duduk mission tak roti. Tapi kalau orang yang ada akal, orang yang ada waras, dia akan jadikan rumput itu pun sebagai apa? Sumbangan untuk dia kena Allah Ta'ala. Tak apa. Lembu tengok, rumput tengok. Duduk dalam rumah tak pergi mana-mana apa. Tengok bini kita boleh kena Allah Ta'ala. Betul tak? Saya enggak bini hari ni mari kurang sikit lah, saya enggak pada kita kata nampak muda lepas nampak tua sikit. Tapi nampak muda pada contoh duk baru duk muda saja, duk baru saja, berubah saja. Contoh je lah kan. Tak lagu tu kono. Kalau suami ada bercakap lagu tu main jumpa kita nak bagi pingat. Tak ada pasal. Tak apa lah. Jangan setakat nampak bini kita tu rupanya segak saja, badannya cantik saja. Tapi kita bila tengok isteri kita tu, dia boleh jadi wasilah untuk kita kena Allah. Pencipta dia ada kita. Tapi lagu mana Ustaz? Saya tengok lembu tadi, macam mana dia boleh bawa saya kena Allah. Saya tengok rumput tadi, hari-hari umur, macam mana dia boleh bawa saya kena Allah. Saya tengok isteri saya, anak saya, mak mentua apa kaya, macam mana saya boleh kena Allah Ta'ala melalui mereka. Lagu mana saya nak proses maklumat tu? Nampak tak? Saya nak guna kaedah apa? Kayu ukurnya apa? Cuba tengok. Jadi saya sebut tadi, betul kata Allah Ta'ala. Saya baca ayat dalam bagai tadi kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, ada apa? Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam apa? Berselisihnya siang dan malam. Malam pula esok siang, esok malam pula, tadi dah siang, semalam dah malam dah, berselisih siang dan malam. Barulah tu, baru bertukar-tukar, berubah-ubah. La ayatin li ulil albab, dalam perubahan siang dan malam itu, dan dalam penciptaan langit dan bumi, semua makhluk yang ada pada dua-duanya, la ayatin li ulil albab, nescaya ada tanda-tanda li ulil albab. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanda keesaan Allah Azza wa Jalla, tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tu pun li ulil albab, bagi orang yang ada apa? Ada fikiran yang cerdik. Maknanya kalau ada cerdik ni kan, dia tengok kayu, nampak kayu. Dia tengok kayu, nampak terus bagai. Dia tengok besi, dia nampak pisau, bilah pisau. Dia nampak bulu, dia nampak pokeng. Dia tengok benang, dia nampak jalan. Dia cara fikir lagu tu, cara dunia. Dia tengok padi nak masak, dia kena boleh buat pin. Dia setakat tu je otak tak pinjau. Nampak? Tengok pokok dah buah dah 5 tahun. Dia kata pinjau ada apa?
Seorang 4,000 jadi 10,000 40,000. Nampak sakat dia tak lah. Pasal bukan orang yang ada fikiran, dia tak ada idea. Sepatutnya benda itu bahasa dia sumbang saran. Dah, kegunaan kita untuk kita proses maklumat yang ada itu untuk kita kenal pencipta bagi segala benda itu. Saya tulis ayat tu nak, kata tulis nak. Dari Al-Quran juga bahawa dalam penciptaan langit dan bumi itu, apa juga makhluk yang ada padanya, apa juga bentuknya, apa juga namanya, apa juga fungsinya, apa juga sifatnya, apa juga warnanya, apa juga bahasanya, lagi tak ibadah, no? Apa juga di mana duduknya. Maka kesemua itu dia merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Al-Quran ini inna fi, saya ingat tak tulis dalam buku tak ada. Inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ikhtilafi al-layli wal nahari laayatin liulil albab. Liuli ini tak banyak. Ini buat tajuk sebab saya pula. Tak apa. Inna fi, sesungguhnya fi pada khalqi ciptaan as-samawat langit wal ard dan bumi wa ikhtilafi dan juga pada perselisih ikhtilaf al-lail malam wal nahar dan siang, bertukar siang malam. Kesemua ini 1 2 3 4 apa dia? Ayatin adalah menjadi tanda ayat tanda liul albab bagi orang yang ada apa? Ada fikiran, orang yang bijak. Ayatin liul albab. Saya sebut tadi tajuk saya ni, ada orang dia tak kadang-kadang lupa. Dia tahu orang tu mak asli tak no? Itu orang mak asli. Itu orang kan? Jadi ulil albab dipanjang di uli. Tak apalah ni masuk tajuk ni, tak apa-apa nak. Kau nak biar kau nak apa. Ni, kalau ada mak asli awal lagu ni, tiba-tiba dia buat sukun budak lagu tu. Dia buat sukun budak lagu tu no? Atas waw tu, hati dia tak banyak, pendek aja. Baca liuli, dia tak ada uli. No? Tak kira lah. Tak apa, baby. Ini ayat jelas dan qat'i bahawasanya penciptaan langit dan bumi ada sumbangan besar untuk kita ni pada akidah. Kita boleh kenal Allah Ta'ala. No? Habis. Kita baca. Terdapat banyak dari syarat sama Al-Quran atau Sunnah yang untuk Malaysia berfikir menggunakan akal mereka untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dengan yakin. Antaranya surah Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Yang maksud kenapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit? Dia bukan langit saja, tak langit orang nampak biru tu, kadang-kadang hijau juga. Tapi hak yang penting keadaan tu. Nah, perubahannya ada langit tu. No? Gitu. Bagaimana ia ditinggikan binaannya? Itu. Bukan punya tak langit saja. Macam mana dia boleh duduk atas, tak ada tiang, tak lurus. Kita bawa rumah tak lepas ni kan, kalau orang buat syiring dulu pada serotak tepi tu, kita buat tiang. Tak ada orang kata untuk syiring jalan tiang tak ada. Kalau bertukar lagu tu, dia berjalan telefon, dah semua pakar dia buat umur tu, tiang tak ada.
Itu orang yang umur, umur kita bawah. Ni hak ni buat umur kat atas yang tak ada apa. Itu tergantung yang perlu buat dia. Dia dah senang Pak Raja buat tidur. Tak ada, tak boleh. Bukan anda. Bukan ilmu manusia tu. Nah? Tak ada. Tapi langit boleh. Maknanya hak buat langit tu bukan hak buat rumah. Dia kena beli. Hak buat rumah ni pakar tak mana pun, dia kena tiang dulu. Boleh beli bumbung. Tapi langit tu dianggap macam bumbung dunia. Anggaplah begitu. Maknanya langit itu bumbung dunia dan langit tak ada tiang. Lalu kita buat kesimpulan, bezanya hak buat langit tadi dengan yang buat bumbung rumah. No? Kalau hak buat rumah kena ada tiang boleh bumbung, mana tu manusia biasa. Kalau boleh buat langit dan buat tiang, ini bukan manusia biasa. Ini Allah Ta'ala. Paling kurang lah. Paling kurang begitu. Dan keadaan gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan? No, tapi pantai awak anak-anak buat gunung basiak dia runtuh. Mak anak belakang ni orang buat tak siap ni. Rindah ke dah. Dah. Mak anak tak ada anak nak kata apa, omak mai dipukul. Dia rapat balik. Omak pun basiak. Omak bombak lah. Dia bukan nak abang nak guna. Kita ni apabila kemah tak mana pun runtuh juga. Apa nama? PWTC lah. Twin Tower Kemang tu 11 September tu pun runtuh menyembah. Bahasa kita runtuh menyembah bumi juga. Runtuh. Silap lah semua. Kadang-kadang silap juga. Ada juga silap kadang-kadang. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, dan keadaan bumi bagi dihamparkan. Rupanya kita tak boleh buat lagu tu. Tak boleh. Itu dari pertama nak baca lagi. Ada ayat lah. Dia terus ada. Saya tak ingat. Ayat muka surat 54 tu dia. Oh dia ayat lain timur. Ni ayat lain. Ini surah Al-Baqarah ayat 164. Katanya lagu ni, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sopa tanah, sopa. Tapi sama lain. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Contoh Al-Quran ayat ni banyak lagi. Banyak benda-benda alam ini yang kita akhirnya apa? Laayatin, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di kaum yaqilun, bagi orang yang apa yaqilun? Orang yang berfikir, bukan yang ada otak. Orang yang berfikir. Ada otak saja tak fikir, tak jadi. Itu dikata terima makan. Apa ni nak pergi solat ke mana? Itu ada otak saja. Tapi kalau ada fikiran dia lain. Jadi lagi. Surah Ali Imran ayat 191. Baca dirilah. Baca diri. 55 dengan hadis sikit. Tak mana nak undi tau. Saya nak baca ni hadis 1, 2, 3 ni. Dia lebih kurang serupa, tapi satu cukup. Ini hadis Nabi yang maknanya dia suruh kita fikir. Sebab dengan fikir itu kita akan kenal Allah Azza wa Jalla. Antaranya tafakkaru fil khalqi ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره. Apa makna ni tuan-tuan? Berfikirlah kamu tentang kejadian alam ini, dan janganlah kamu berfikir tentang penciptanya. Ada. Nombor 2,
tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kamu pada makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan jangan fikir tentang Allah Azza wa Jalla. Fikir tentang Allah, mari kita lama-lama otak tak sampai. Kita nak fikir ni apa? Fikir tentang alam ini, tentang makhluk ni, insya-Allah bila kita kenal makhluk, kita kenal Tuhan berlagu mana. Yang pasti Allah tak serupa dengan makhluk. Itu hak kita kenal pun. Sebab tu orang kata kita nak fikir kenal Allah ni bukan nak kenal zat Allah tu lagu mana rupa, tidak. Tetapi kita nak fikir makhluk ni nak kenal sifat Allah lagu mana. Soal yang tak serupa dengan kita tu je. Nampak ke tak? Wala tafakkaru fillah. Jadi tafakkaru fi alaillah. Fikirlah kamu tentang makhluk ataupun nikmat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kamu. Jangan fikir tentang zat Allah Ta'ala. Muka surat 56 baca hadis Nadah. Kedudukan hadis. Muka surat 56. Ini setengah ulama kata hadisnya tidak kuat. Hak mana hak bawah tu? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Berfikir 1 jam, 1 detik, 1 jam dan 1 jam. Mana sedetik tu? Tafakkuru sa'atin, berfikir sejenak itu khairun, lebih baik beribadat 1000 tahun. Kerana dia nak beritahu simbolik kepada akidah ialah fikir. Orang yang fikir dia kenal Allah. Bila fikir dia ada akidah. Lalu bila dia ada akidah, sembahyang 1 rakaat pun dah terpakai. Berbanding orang yang sembahyang banyak rakaat tapi dia tak ada akidah, maka tak ada makna dia itu. Ini makna dulu je. Bukan fikir dia malam mereka sudah. Sembahyang dah nak fikir lagi. Siapa ni yang nampak? Dia kata fikir sebentar itu lebih baik daripada ibadah setahun. Baik fikir lah kata. Hati dia faham salah. Sini simbolik fikir itu untuk kenal Allah. Bila kenal Allah, mana akidah dah kemah sah, makanya 1 rakaat pun diterima. Tapi kalau 1000 rakaat sembahyang pun akidah tidak ada. Sebab apa dia tak kenal Allah? Pasal apa tak kenal Allah? Sebab tak mau fikir. Maka 1000 rakaat pun tak pakai. Ini abang tu boleh. Okay. 517 atas dari berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Imam Qurtubi ni Qurtuba tuan. Ulama besar ni, ulama tafsir besar. Dia ni antara penafsir ayat ahkam paling besar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi antara pakar tafsir dia bermazhab Maliki. Tak apa. Dia ni dia pernah kata, ditanya Ummu Ad-Darda perihal amalan Abu Darda. Ini 2 sahabat Nabi dah. Abu Darda dengan Ammar. Lalu dia jawab, Ummu Darda ni isteri dia. Apa kata dia? Kebanyakan masa Abu Darda itu adalah untuk berfikir. Ini kenyataan yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Tentu tafsir ini besar. Tafsir antara tafsir terbaik susunannya dalam bincang hukum fiqah melalui ayat Quran. Dia hurai ayat Quran itu secara apa? Perbincangan topiknya ialah apa? Hukum fiqah. Apa juga bab yang ada dalam ayat Quran. Dia kata cerita. Antara yang disebut Ummu Darda ni kata, suami saya tu duk pergi tengok lah, duk fikir sedia. Dia tak usah hati. Pasal berada sama sahabat yang mulia. Dia fikirnya bukan fikir pasal nak nikah lain tu. Dia fikir pasal nak kena tambah imannya, nak tambah makrifahnya kepada Allah SWT. Jadi Abu Darda ni penjara fikir. Tak boleh. Hari ni ada pula satu organisasi sebut Ulul Albab. Dia panggil apa? Dia lebih kurang dia panggil Jawatan Kuasa Pemikir. Ni pun lebih kurang
Fikir kalau dia. Okey lah tu, okey juga. Okey juga. Boleh. Dan okey lah, itu satu amalan yang baik. Satu perkara yang baik. Fikir. Sebab kita ni kalau pergi, kita pun tindakan kita mak sebut lah, sebagai manusia yang setengah ulama kata kita ni dalam golongan hayawan. Sebab kita ni, saya mulai dulu, kita ni bergerak sendiri dengan kehendak sendiri. Niat nak pergi mana, kaki berjalan. Niat nak makan apa, tangan capai. Itu makna takrif hayawan. Lalu kita ni yang kita kata manusia ni, tindakan kita bermula dengan apa enggak. Tuan-tuan nak boleh main surau ni malam ni. Ada kaki. Ada tidak, saya sebab misu sampai ke hak tu tak tahu, saya tak pergi lah tu. Tak ada apa nak, bukan tempat ni. Nah. Tindakan kita apa juga, main ke, bekerja ke, makan ke, hatta tidur sekalipun, dia bermula dengan apa? Senang kan? Contoh boleh nikah dulu. Ya, boleh nikah dulu. Agak-agak mula daripada apa? Niat. Niat benar hati ya? Baik. Kami khilaf ulama. Ada ulama kata tindakan kita sebenarnya itu nombor 2. Kita ni kalau tak ada benar tu, kita tak akan buat apa-apa. Maknanya perbuatan kita ini apa juga, tindakannya bermula daripada pertama pendapat kata akal. Pendapat kedua kata kau kena niat di hati. Hak paling betul akal, idea. Bila idea kata nasi goreng sedap, ayam pijak pula, kan, sup hanjar juga, kan, gitu. Sedap. Dia perlu kata sedap, dia masuk hati saat kita nak makan. Upah daripada idea macam sini ni, dia bertanam azam sini. Di sini ada azam, boleh kita dah bertindak. Jadi pendapat pertama kata tindakan kita bermula dengan idea, akal, fikiran. Pendapat kedua kata tindakan kita bermula dengan azam. Kita kata azam ni pun dia takkan hadir kalau maklumat tak jelas. Tentu berasa nak pindah itu menara besar agak. Nak banyak peluang itu dah buat pun. Saya sendiri buat. You right. Menara besar tak ingat kita. Dapat tu nak belajar lah kalau orang tu 15. Yang tengah ke semua tu. Yang semua tu 15 ringgit tu, kalau pergi restoran buka tu kat Jesco kan, nasi kami nasi pinggan tu agak-agak tiket dah start bapak daripada syok ni tu. Kita tengok kan start semua kan, lepas cerita kan, kita ada maklumat tu tentang seronok naik menara sedap. Dia pusing seronok, dia faham seronok lah. Kita ada maklumat tapi sini tak ada. Bila ada kita tak pergi, tapi baik tak pergi Mekah, restoran Mekah lah, restoran Mekah lah, hak nasi Arab. Jadi kalau maklumat ada pun tapi azam tak ada, kita edit. Kalau azam ada, teringin nak naik al-Ustaz tapi dia babak tak syok. Hak kawan pergi 2 orang nak dulu, dia pada menyesal tak naik apa. Kita azam lepas ni minggu ni pergi nawak nak pergi lepas sudah seronok ni kan. Tapi turun hak 2 orang kawan naik kata hang betul nak rugi kan. Nah, hang buat sedang nampak jauh dia tak ambil kan. Jadi kita pun hak tebalan maklumat hak kata seronok ni tak seronok lah. Walaupun azam ada kan, tiba-tiba tak jadi juga. Rupanya satu ikhlas kita azam dulu ke fikir dulu untuk kita bertindak. 2 pendapat. 2 pendapat. Hak yang cerdik, hak betulnya apa? Ialah kita bertindak dengan fikiran.
Nah, cerdik lagi. Fikiran hak kita nak bertindak itu biarlah kita tapis dengan apa iman kita dengan hati kita, supaya fikiran kita betul, ikut aturan iman kita, ikut syariat kita, lalu bertindak kita pun betul ikut syariat. No? Tak apalah setakat dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam bis-shawab. Tersambung pada minggu depan pada bait yang ke-16. Tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bi qama dalilul adami. Seminit dua kalau ada soal, soal jawab. Sila. Ya. Ya. Kenal diri. Baik, mengenai Allah adalah wajib. Siapa mengenai Allah itu wajib. Beriman itu wajib. Mengenai itu pula wajib. Nak kenal dengan akal. Betul. Soalan sahabat kita ni, apa pula hukum mengenai diri sendiri? Ibu arahan tadi, fanzur ila nafsika thumma taqil. Baik, berapa tadi? Tuhan fanzur, baik yang ke-53, baik yang ke-15. Fanzur ila nafsik. Kemudian tengoklah, perhatilah kamu kepada diri kamu. Ayat itu dia arah kita untuk perhati diri kita sendiri. Agak-agak pasal apa? Pasal kita perhati diri kita ni, kita kenal Allah Ta'ala. Tanya lagi, apa hukum lihat alam semesta? Untuk kenal Allah, wajiblah. Kenal Allah wajib. Nak kenal, kena perhati alam. Nak tanya, kita ni usaha alam ke tak? Kita hak manusia ni masuk dalam kategori alam pun. Duk mengaji geografi, alam tu ada tanah, ada langit, ada air. Kita kata ilmu tauhid diajar kita benar ni ada dua je. Nombor satu Tuhan, yang Allah. Nombor dua alam. Tak ada lah nombor tiga. Maka alam tu menantang Allah. Alam silah masya Allah, benar selain daripada Allah bagi alam belakang. Maka termasuklah diri kita. Lalu dalam Quran disuruh kita perhati ta'ala. Makna antara maknanya kita yang kena perhati diri kita sendiri. Ada kenyataan kata man arafa nafsah arafa rabbah. Saya tulis yang tu. Tulis kenyataan. Siapa kenal diri dia kenal Allah Ta'ala. Dia tengok dirinya bukan tentang aku ni nampak slim sikit hari. Itu macam lain. Selok dia pakai dah. Nak kena buat lain. Tapi bukan tak masih kena kepecik. Dekat hebat Allah. Ini ada kenyataan. Man arafa nafsa. Siapa kenal dirinya, arafa tahu nafsa. Jawabnya arafa rabbah. Nafsa, siapa kenal diri dia, arafa rabbah, dia kenal Tuhan dia. Makna diri kita ni pun wasilah untuk kita kenal Allah Ta'ala. Bagi tempat belik. Lagu mana agak-agak tuan nak kenal Allah Ta'ala dengan diri tuan ni? Banyaklah. Banyak. Pertama pada ciptaan fizikal. Yang kedua susunan fizikal. Dan hikmah yang banyak. Contoh paling mudah. Muka kita ni ada banyak anggota, tidak? Mata ada bawah, hidung ada lubang bawah, mulut pula bawah lubang hidung. Atas biar mulut dia ada pula misal bagi simpan dadak cukup malu lah. Atas mata dia ada pula kening, hajim. Tengok tantu tu cukup lah. Pasal apa hidung lubang bawah? Kalau lori hak main di sebelah Kelantan, bong lah dah, dia menarik ke belah balik. Exhaust ni dia buat talan atas tu. Pasal apa? Dia kata kalau banjir, ayam tak masuk enjin. Dia exhaust kereta yang bukan lubang hidung. Kalau ayam masuk lemah. Lepas tu orang berjalan kereta, walaupun kereta biasa ni, kalau pelan ayam, dia kata buat prem minyak, dia kata straight buat prem minyak.
Masa tekan katnya tu serung masuk ayam mati je. Siapa nak cerita kamu? Nak cerita Allah Ta'ala cipta kita lagu ni dah. Lagu ni Nabi Adam pun fizikalnya secara umum macam kita lah. Cuma dia segak lah. Dah. Tak tengok tak lubang hidung juga lah. Pasal pun lepas bawah untuk mudah kehidupan. Kalau kata hujan malam ni, lubang hidung naik ke atas, sopan lalu lihat Kelantan tadi. Tak kena gaya pakai ustaz tu. Tak kena gaya. Dapat ustaz tu. Payah apa-apa. Lemah. Cik. Contoh. Tu satu. Nombor dua, hidung juga. Kita ni orang ni nak makan nasi lemak, beli pagi tadi. Dia dah lupa tinggal lawan kereta. Balik jabah, tak pun teringat. Ambil nak makan. Kita buka-buka, bismillahirrahmanirrahim. Ambil cakap tak boleh mula ni. Tak ada lepas balik. Kata apa? Hidung dia bau basi. Cuma kalau mulut dah ada ni, mulut dah hidung, hak basi telan juga. Betul. Tapi bila nak hidung mulut ni, buang mulut buang hidung tempat hidung ni. Bila dia bau basi, kita boleh lepas. Betul. Contoh nombor 2, hidung juga nombor 3. Pasal apa bulan depan, bulan belakang? Ini bukan wajib kena lagu tu. Tuhan nak cipta kita orang lain suka dia. Tapi hak dia cipta lagu ni lah. Maka tugas kita fikir apa hikmah dia cipta lagu tu. Faham ke tak? Sampai ramai. Jangan buat contoh tak boleh. Boleh. Tak buat tinggal sedikit. Macam-macam jawapan. Misal simpan juga tak apa. Misal tu kalau kita bagi menakib je. Kalau kita simpan sampai gulung mana, tak apa, nak buat rekod. Tapi aset je kita tak cukup disimpan yang misal ni, dia menakib. No? Dia menakib. Orang tu lah kita menakib. Itu dalam bab penggunaannya lah. Bab perkumis nampak cantik, nampak makin handsome tu tajuk lain. Tajuk lain. Tak apalah, okey lah. Mata kita dia ada kening, dia pergi haji, penghalang. Bila hujan, dia turun air kotor ini, kening dia kali. Dia kena air ni pergi tepi, supaya wiper. Semua tak bergerak lah. Kalau bergerak je kena pandang mata. Dia turun air hujan ni dia dah kening ni. Jadi akhirnya dia apa, boleh tinggi sikit kan. Akhirnya air hujan kiri kanan, dia tak masuk mata. Kita berjalan untuk kena hujan. No? Macam itu. Sama juga di kelopak mata ada bulu. No? Bulu-bulu mata. Itu pun kata ulama, hikmahnya ialah apa dia? Pertamanya ayat nak masuk, nombor 2 nya Nabi juga. Ada lalat terbang panjang nak masuk ibu tak boleh, dia bari-bari macam tu. Jadi ada bulu mata tu jadi macam penepis. Dia tak masuk dalam mata. Banyak lah. Banyak sangat yang kita akan jumpa tu pada mulut panjang. Pada bait yang ke-17, 16, 17. Yang 16 cerita hasil saya sebut tadi. InsyaAllah bait 16 minggu depan kita akan bawa contoh yang banyak hikmah kejadian manusia, InsyaAllah. Jadi setakat soalan ini dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.